Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, dalam melibatkan isu tiga anak yang Muslim ni, saya nak bagi tahu Ramasamy ini adalah adun di Pulau Pinang. Dia adalah adun di Perai, Timbalan Ketua Menteri Dua Pulau Pinang. Ramasamy ini okey, mewakili kaum India di Pulau Pinang. Dan satu lagi Satish Muniandi. Yang duk kata Satish Muniandi siapa? Dia adalah adun bagan dalam, ahli Dewan Undangan Negeri di Pulau Pinang. Adun bagan dalam adalah wakil rakyat. Mereka ini mewakili wakil rakyat di Pulau Pinang. Dan kita duk bagi tahu tadi David Marshall. Siapa? David Marshall ini adalah ahli majlis Bandaraya Seberang Perai dari Pulau Pinang. Mereka ini semua ada jawatan dalam kerajaan di Pulau Pinang. Mereka ini adalah pimpinan yang ada jawatan dalam kerajaan di Pulau Pinang. Dan mereka ini, tuan-tuan dan puan-puan, secara jelas mengatakan bahawa menyokong LTTE, menyokong perjuangan LTTE di Pulau Pinang. Ini kepala-kepala yang menyokong keganasan LTTE ini bukan terdiri daripada kalangan rakyat biasa, tetapi terdiri daripada kalangan yang mempunyai kuasa dan jawatan dalam kerajaan negeri Pulau Pinang, yang mempunyai kuasa politik dalam kerajaan negeri Pulau Pinang. Ini sebenarnya yang memberi ancaman. Sebab itu kita tanya pihak berkuasa, sebab apa tidak ambil tindakan? Dan saya nak bagi tahu di sini, mereka ini adalah ekstremis, bukan setakat ekstremis melibatkan agama, tetapi mereka ini juga adalah ekstremis melibatkan kaum dan bangsa. Mereka ini adalah penyokong kuat kepada Narendra Modi. Ramasamy adalah penyokong kuat kepada Narendra Modi. Satish Muniandi, David Marshall ini adalah penyokong kepada Narendra Modi. Narendra Modi ini adalah Perdana Menteri India sekarang. Parti BJP ini adalah parti ekstremis Hindu. Sekarang ini mereka membunuh umat-umat Islam di India, tuan-tuan dan puan-puan. 240 juta orang Islam di India sekarang berada dalam keadaan tertekan. Hak mereka dicabuli, mereka diekstremis, mereka dibunuh, mereka dirogol. Oleh siapa? Oleh pelampau-pelampau Hindu di India. 3 ekor ini penyokong kuat kepada Narendra Modi. Umat-umat Islam sekarang ini didiskriminasi. Wanita tidak boleh berhijab untuk ke sekolah, di mana suara Ramasamy, Satish Muniandi, David Marshall melibatkan hak asasi kemanusiaan. Di Malaysia, mereka pertikaikan kita. Kita bagi tekanan kepada agama mereka. Sedangkan India adalah memberi tekanan kepada umat Islam, tapi mereka ini diam, tuan-tuan. Ini saya nak bagi tahu, ini ekstremis. Mereka bukan setakat ekstremis agama, mereka juga menyokong ekstremis terhadap bangsa Melayu sendiri di Malaysia ini, tuan-tuan dan puan-puan. Apabila tekanan diberikan, kenyataan daripada P. Ramasamy, beliau mengalu-alukan kalau berlaku 13 Mei sekali lagi. Ini boleh semak dalam Keratan Akhbar, boleh semak dalam kenyataan Ramasamy. Beliau mencabar, jika berlaku 13 Mei, you are welcome, boleh datang bila-bila. Ini saya nak bagi tahu, 1.8 juta minoriti kaum India di Malaysia. Umat Islam ada berapa? 23 juta. Kita buat apa? Kita penakut, kita dayus, kita tidak berani pertahankan agama. Sebab apa? Nabi SAW kata sekedar penyakit wahan. Apa itu penyakit wahan? Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Sebab kita cinta dunia, kita takut untuk mati. Ingatlah tuan-tuan dan puan-puan, kita suka mati, kita akan mati. Kita tak suka mati juga, kita akan mati. Kita rela nak mati, kita akan mati. Kita tak mau mati pun kita akan mati. Mati ini pasti, tuan-tuan. Semua kita pasti mati. Bila kita pasti mati, kita kena bangkit pertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya menjadi dalil kepada kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bila agama kita disalimi, bila akidah umat Islam sekarang diperkotak-katikkan, kita diancam
Akidah umat Islam diancam. Kita tidak selamat berada dalam negara majoriti umat Islam. Ini dalil kita di hadapan Allah. Tidak kira siapa kita, tidak kira pangkat apa kita, kita perlu bangkit pertahankan umat Islam. Kita perlu bangkit pertahankan akidah umat Islam. Dan saya nak bagi tahu kepada PDRM yang hadir, ramai PDRM yang hadir. Sebab saya tidak kisah tuan-tuan, saya 1 minggu 3 kali demonstrasi di Pulau Pinang. Hari Isnin, hari Rabu, hari Khamis. Kita tidak kisah berpuluh kali kita dipanggil ke pejabat, ke IPD. Kita tidak kisah dengan statement tuan-tuan. Cuma saya nak bagi tahu kenapa tiada ada tangkapan terhadap P. Ramasamy. Kenapa tidak ada tangkapan? Satish Mulyandi mengaku secara jelas di lapangan beliau adalah penyokong kepada LTTE. Ramasamy, LTTE menyokong LTTE. Saya nak bagi tahu, bukan setakat pengganas perlu ditangkap, tetapi menyokong keganasan juga perlu ditangkap. Apa bukti menyokong keganasan? Menyokong keganasan apabila kita hadir dalam majlis yang ada gambar-gambar pengganas Prabhakaran. Ini Velupirai Prabhakaran, pengasas kepada LTTE yang membunuh umat Islam, yang membunuh Perdana Menteri India pun adalah daripada LTTE. Ramasamy ini hadir dengan gambar ada Prabhakaran, dengan dia buat sembahyang senjata AK-47, potong kit ada dalam majlis, ada gambar. Sebab apa PDRM tidak buat tangkapan? Kita tidak faham. Adakah tidak ada laporan kalau PDRM sekarang ada di sini? Kalau PDRM mengatakan bahawa tidak ada laporan terhadap Ramasamy, saya hari ini akan ke Balai Polis Kalat untuk buat laporan terhadap Ramasamy. Tuan-tuan sanggup buat laporan? Ya. Kita akan buat laporan ke atas Ramasamy. Tangkap Ramasamy. Kalau dibolehkan LTTE di Malaysia ini, LTTE bukan kumpulan pengganas. Buktikan kepada kita kerajaan Malaysia sekarang ini membenarkan LTTE. Ini mudah tuan-tuan. Mudah. Sebab apa? Kita ada pihak berkuasa, kita ada polis yang menjaga undang-undang, dan kita minta tindakan. Kalau tak tahu di mana itu Komta, kalau tak tahu di mana tingkat 52, kalau tak tahu pejabat Exco, kalau tak tahu naik lift di mana, hubungi saya. Hubungi saya tunjukkan jalan kepada PDRM untuk ke pejabat P. Ramasamy. Buat tangkapan. Sebab beliau secara terang-terang mengaku menyokong keganasan. Boleh tuan-tuan? Boleh tuan-tuan? Takbir. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.